Okey, baik. Seterusnya kita sambung balik yang tadi. Okey, so sekarang kita tengok example 2.1. Okey, example 2.1. Find the value of sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta. Okey. So dia dah bagi dah this one semua. Okey, dia bagi opposite dan juga hypotenuse. Okey, dia dah bagi opposite dan hypotenuse. So kita boleh cari sebahagian daripada trigonometric function lah. Tetapi dia minta awak carikan semua sin, cos, tangent, cosecant, secant, cotangent. So that awak kena cari nilai di sebelah sini. So nilai di sebelah situ kita kena guna theorem Pythagoras. Okay. Okay, theorem Pythagoras. So that dalam trigonometri dia ada satu kita panggil dia sebagai theorem Pythagoras. Okay. So theorem Pythagoras terdapat di dalam right angle triangle. Ingat theorem Pythagoras hanya boleh apply pada right angle triangle sahaja. So macam mana nak apply dia? Dia melibatkan sisi bagi right angle triangle, iaitu contohnya kita ada A, B dan C. Okay, so kita nak cari panjang hypotenuse. Panjang hypotenuse ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so panjang C akan jadi punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So ini yang dipanggil sebagai theorem Pythagoras. Alright. So based on this formula, awak kena terbitkan formula bagi panjang-panjang yang lain. Contohnya kita nak cari A kan kat sini. So bila kita nak cari A, so kita terbitkan A sebagai dia punya perkara rumus A square sama dengan C square minus B square. Kenapa kita pindahkan B square sebelah kiri? So dia akan jadi minus B square. So A akan jadi punca kuasa C square minus B square. So that's why formula ini dia jadi macam ni. So that's why hypotenuse iaitu 20 square minus dengan 12 square. And then square root. So dapat dia punya nilai ataupun panjang bagi adjacent iaitu 16 cm. So selepas awak dah dapat nilai dia punya adjacent, so kita carilah dia punya nilai bagi setiap trigonometric function. So sin theta sama dengan 12/20. Cos theta sama dengan 16/20. Tangent theta sama dengan 12/16 kan. Kemudian boleh simplifykan lagi dan dapatkan nilai terkecil ataupun nisbah terkecil bagi setiap trigonometric function. Okey. Kemudian tengok contoh ataupun trigonometric seterusnya iaitu cosecant. Okey, cosecant theta sama dengan 1/sin theta. Alright, so sin theta kita dapat 3/5. 1/3/5 cosecant cosecant theta sama dengan 1/3/5. So this one kita tak boleh biarkan jawapan dalam bentuk begini, kita kena convert into single fraction. So that 1 bahagi dengan 3/5. So dia akan jadi 1 times 5/3. So that's why dapat 5/3. Okay. So di sini 3 benda ni memang dia nak uji awak faham ataupun mahir tak untuk convertkan daripada bentuk ini kepada bentuk single fraction. Okay. Baik, seterusnya kita tengok contoh nombor 2 iaitu example 2.2. From the right angle triangle below, given that the cotangent theta equals to 0.577 and AB equals to 4 units, find the value of angle theta. So dia minta awak cari nilai angle theta, right? So that dia bagi function cotangent theta sama dengan 0.577. Yang mana cotangent theta sama dengan 1/tangent theta. Okay, so di sini macam mana kita nak cari nilai tangent theta? So tangent ni kita bawa ke atas. Kemudian 0.577 tu kita pindah ke bawah. So 0.577. So tekan kalkulator, so akan dapat nilai ni
So awak akan dapat dalam nilai perpuluhan. So bila awak tekan kalkulator, berapa awak dapat? Tolong respon sebelum saya panggil nama. $60.01. 60. Okey, sebelum dapat 60.01. Aidilfitri. Dapat tuan. Dapat bawah. Magat. 60.01. Okey, saya faham dapat 60.01. Tapi 1/0.577 tu berapa nilai awak dapat? 1.733. 1.733. Okey, 1.733. So baru tekan kalkulator. Kan, 1.733 kat sini. Lepas tu barulah kita tekan kalkulator. Tangent inverse 1.733. So barulah dapat dia punya ni. Okey, so pertama sekali awak tengok soalan ni, dia ada objektif. Setiap soalan dia ada objektif untuk menguji apa dia nak uji awak. Apa yang dia nak uji pelajar? Pertama sekali dia nak uji awak tahu tak dia punya formula. Okey, ni perkara pertama. Yang kedua, dia nak uji awak tahu tak nak convert pindah-pindah ni. Kan, yang ketiga dia nak uji awak tekan kalkulator dengan betul. Okey? Alright, so ada 3 benda kan. Okey, so bila awak tahu apa yang dia nak cuba uji awak, so awak senanglah nak jawab soalan. Okey, kita faham kehendak soalan. Alright, baik. Tengok pada soalan nombor 2. The perimeter of the triangle. Apa yang dimaksudkan dengan perimeter? Ukur keliling. Ya, perimeter ni ukur lilit. Kalau awak tengok filem CSI ke, filem awak tengok apa filem CSI lah ataupun series punya cerita kan. Okey. So dia akan contohnya bila dalam satu tempat ataupun kejadian ataupun tempat tempat kejadian jenayah dan sebagainya. So dia akan kita panggil labelkan kawasan tu. Okey, kita panggil dia sebagai perimeter. Okey, dia ada satu istilah yang mana perimeter kejadian. Perimeter kejadian tu ialah kawasan kejadian. So dia orang akan letak tip kuning lah. So itu yang dipanggilkan sebagai perimeter of the triangle. So perimeter ni maksudnya ukur keliling macam awak sebut tadi. So nak kira ukur keliling, kita mesti tahu dia punya nilai bagi setiap sisi ni lah bagi triangle ni. So nak cari nilai bagi setiap sisi triangle ni kena apply apa? Apply theorem Pythagoras. Okay, mana kita nak cari sisi kat sini, nak cari sisi kat sini kan. So, kita dah ada sudut. So, apa kita nak buat? Kita boleh gunakan sudut. Contohnya, kita sin theta, right? Contohlah saya guna sin theta. Tangent theta pun boleh. Okay, sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. So, opposite tak ada, hypotenuse tak boleh cari, betul tak? So, saya ubah kepada cos theta. So, saya guna cos theta. Cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse. So, adjacent over hypotenuse. Okay, theta sama dengan 60. Okay, so cos theta adjacent. Oh, sorry. Okay, cos theta sama dengan adjacent 4 bahagikan dengan hypotenuse. So 4 bahagikan dengan hypotenuse lah. Alright. So di sini kita boleh cari apa? Cari nilai hypotenuse. So nilai hypotenuse, pindahkan hypotenuse naik atas. Kemudian 4 bahagikan dengan cos 60 darjah. So tekan kalkulator, so berapa awak dapat? Kan?
Okey, tekan kalkulator, berapa dapat? Sama tak dengan ni? So kita akan dapat nilai 8. yang 8. Okey, 8 unit. Okey, so 8 unit samalah. Kan? So dah dapat 8. 8 adalah nilai hypotenuse. So awak boleh apply teorem Pythagoras untuk cari nilai seterusnya, iaitu nilai CA. Okey, nak cari nilai CA kita kena apply teorem Pythagoras lah. Kalau nak ikut ni pun boleh. Kalau ikut macam saya, cos dia punya teorem Pythagoras akan jadi AC AC square equals to, saya tak suka guna AC square, saya suka labelkan A, B, C. Okay, A, B, C. Saya kalau labelkan macam tu, saya lebih senang. Sebab formula yang kita gunakan adalah formula ABC. So that nak cari B, okay, B square. So B square sama dengan C square minus A square. So kita gantikan nilai C square sama dengan 8 square and then minus dengan A square. A square sama dengan 4 square. And then B equals to square root 8 square minus 4 square. Okay, so tekan kalkulator, berapa awak dapat? 6.928. Okay, 6.928 unit. Okay, so samalah. Kan? Sebab dia gunakan. Okay, so itu dia punya the idea how to use the trigonometric function dan juga how to use the theorem Pythagoras. Okay, so saya nak buat exercise 2.1. Okay, buat exercise 2.1. Okay, buat dalam masa 5 minit. Ada 4 soalan saja.